pengacara program kita, Fadil Ustaz Wan Ahmad Syukri Wanisa. Seterusnya muslimin muslimat yang dapat bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat contoh dan umat yang terbaik, menjadi umat kepada Rasul akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perutusan Rasul yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu. Terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu, terlalu menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu, dan terlalu berlemah lembut serta berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasul yang diutuskan untuk menjadi penghulu bagi segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dalam ayat ni Allah nyatakan ada 4 sifat. Yang pertama, minkum, Rasul yang diutuskan ni daripada kalangan kamu. Maknanya manusia biasa, sama macam kita. Kalau orang Arab, orang Quraisy, sebangsa dan sekabilah dengan mereka. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum, terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu. Bagi seorang Rasul, bila tengok umat dia hidup dalam keadaan kesesatan, sembah berhala, akhlak yang buruk, masyarakat yang kucak-kacir, hidup dalam keadaan tiada arah dan tujuan, benda ni berat bagi seorang Rasul dan mesti diselamatkan. Yang ketiga, harisun alaikum, terlalu menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu. Nak tengok kita umat baginda ni selamat, sama ada selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan di negeri akhirat. Dan yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, terlalu berlemah lembut dan berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diputerakan pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Orang Arab sebut tahun gajah. Sebenarnya tahun di mana peristiwa tentera Abraha serang Kaabah, dia bukan berlaku pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa serangan tentera bergajah ni berlaku sekitar 570 Masihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diputerakan 620 Masihi. 50 tahun selepas daripada tu. Dah berapa orang Arab panggil tahun gajah? Dia kira 100 tahun yang sama, dalam kurung yang sama. Sebab masa tu orang Arab ni dia tak ada tahun lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, bulan-bulan Arab ni sampai Zulkaidah, Zulhijjah, ni orang Arab ada dah. Cuma dia tak ada tahun. Bulan Muharram tahun berapa? Tak ada. Bulan Syawal tahun berapa? Tak ada tahun. Jadi bila tak ada tahun, bukan hanya orang Arab, orang kita pun dia akan ingat berdasarkan satu peristiwa besar yang berlaku ketika itu.
Kita masuk kampung di Jambi, jumpa dengan seorang orang tua. Tanya Pak Ngoh, beranak bila? Dia kata tak ingat tahun bila, tapi tahun buah merah. Tahun buah merah tahun berapa? Tak ingat. Dia kata tahun buah merah lah. Kita kena klik buka Pak Cik Google, cari buah merah tahun berapa. Jawabnya tahun 27. Maknanya kaedah orang lama kita mengingati tahun ni, dia ingat berdasarkan satu peristiwa besar yang berlaku. Kalau tanya angka dengan nombor, memang dia tak ingat. Begitu juga orang Arab. Jadi bila tidak ada tahun yang rasmi digunakan ketika tu, maka dia ingat tahun gajah. Walaupun Nabi SAW ni diputerakan bukanlah dalam tahun yang sama dengan tahun di mana tentera Abrahah menyerang Kaabah, yang kita baca dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maksudnya, wahai Muhammad, tidakkah engkau tahu bagaimana kami telah memperlakukan kepada orang-orang yang mempunyai gajah, tentera bergajah? Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka ni semua sia-sia? Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang mari dalam keadaan berbondong-bondong, burung yang melemparkan kepada mereka batu-batu daripada tanah-tanah keras yang dibakar. Lalu jadilah mereka seumpama daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa tentera bergajah ni serang Kaabah dikisahkan oleh para ulama dalam banyak kitab tafsir, kitab hadis, kitab sirah. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir Al-Qurtubi cerita tentang peristiwa tentera Abrahah serang Kaabah. Masa tu Mekah, dia panggil Bakkah, lembah Mekah ni memang jadi tumpuan manusia daripada seluruh semenanjung tanah Arab. Menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia supaya mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang daripada segenap ceruk rantau yang jauh dengan mengendarai unta yang kurus, sebab jauh perjalanan. Di zaman jahiliyah sebelum daripada Islam, walaupun di sekeliling Kaabah tu banyak berhala, masyarakat masih dalam keadaan syirik, sembah berhala, tapi Mekah ni orang mari daripada segenap menanjung tanah Arab. Bila tiba musim haji, buat haji dengan macam-macam cara, mengikut cara masing-masing. Yang jauh lagi daripada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, tapi mari tetap mari. Sehingga ada tawaf dalam keadaan telanjang pun ada. Bila orang mari ramah, Mekah ni jadi makmur. Bila orang mari ramah, boleh nego, boleh jual, dia boleh buat macam-macam acara, macam-macam pesta di Mekah. Sehinggalah ada seorang gubernur Habsyah di Yaman. Habsyah ni negara yang diperintah oleh Raja Najasyi ketika itu. Sebuah negara di Afrika, negara asal Bilal bin Rabah. Lalu dia panggil Ethiopia. Habsyah ketika itu sebuah negara besar, dan dia menakluk beberapa negara lain sebagai wilayah taklukan. Di antara negara yang berada di bawah jajahan takluk Habsyah ketika itu ialah Yaman. Yaman ni duduk bawah Habsyah, dan di Yaman ditadbir urus, diperintah oleh seorang gubernur nama Abrahah. Dia digelar Abrahah Al-Ashram. Al-Ashram ni maknanya muka dia cacat, sebab dia pernah terlibat dalam pertarungan bersenjata, muka dia luka kena senjata, jadi cacat.
Sebab tu dia dipanggil Abraha al-Ashram. Bila Abraha tengok bumi Mekah, lembah Mekah ni setiap tahun jadi tumpuan manusia yang sangat ramai daripada seluruh semenanjung tanah Arab, dia deki. Dia nak suruh orang mari ke Yaman, tempat dia jadi gubernur. Lalu dibina sebuah Kaabah baru yang diberi nama Al-Qulais. Al-Qulais ni maknanya satu binaan yang tinggi. Dan Imam Al-Qurtubi cerita binaan Al-Qulais yang dibina oleh Abraha di Sana'a di Yaman, ibu negara Yaman, daripada dulu sampai lah ni kekal Sana'a. Sangat cantik. Kubuh dia ni daripada emas dia buat. Dan disebut tidak ada binaan yang seindah itu pada zaman tu. Maknanya kalau di semenanjung tanah Arab, Al-Qulais hak Abraha buat ni lah hak paling comel masa tu. Dan dia ajak tulis surat kepada Raja Najasyi supaya Raja Najasyi seru manusia di dunia Arab, Afrika ni supaya pakat pergi ke Al-Qulais. Tapi orang tak mari. Kalau nak banding binaan fizikal, Al-Qulais, Kaabah baru yang Abraha buat dengan Kaabah ada Mekah tu memang jauh comel Al-Qulais, tapi orang tetap pergi Mekah. Tetap pergi Mekah sehinggalah Abraha ni seru orang tak mari juga. Akhirnya dia buat satu taktik. Gereja Kaabah Al-Qulais ni dikotorkan, dibakar dan dikotorkan dengan najis. Lepas tu dia tuduh orang Arab hak mari khianat, supaya jadi satu hujah untuk mereka menyerang Kaabah. Jadi satu hujah untuk mereka menyerang Kaabah. Dan tipu daya mereka ni Allah sebut, tidakkah Allah menjadikan tipu daya puak-puak ni sia-sia? Dia bersumpah Kaabah kena diruntuhkan. Lalu mereka mempersiapkan tentera. Disebut dalam kitab tafsir, tentera ni bukan semua dia naik gajah belaka. Hak naik gajahnya cuma Abraha seorang je, seekor gajah. Tapi walaupun seekor gajah, bagi orang Arab gajah ni benda pelik. Dia tak serupa dengan kita. Kita biasa tengok gajah. Orang Arab gajah ni binatang yang sangat pelik bagi dia. Ada dalam kitab tafsir lagi dinyatakan bilangan gajah tu sekitar 8 ekor. Makna bukan semua askar ni gajah belaka, tapi yang paling kuat ialah seekor yang dinaiki oleh Abraha. Dan pergilah perjalanan ke Mekah. Kabilah-kabilah Arab bila tahu Abraha ni dalam keadaan mara ke Mekah dengan tujuan nak putus Kaabah, kabilah-kabilah Arab ni membentuk halangan-halangan dalam perjalanan. Kabilah ni sekat sini, depan ada lagi kabilah lain sekat, depan ni ada lagi kabilah Arab sekat. Tapi disebabkan kekuatan tentera Abraha ni tak terdaya untuk dilawan, sekatan-sekatan ni semua kalah belaka, sehingga akhirnya tentera Abraha berjaya sampai ke Mekah. Dan dalam mana-mana peristiwa penaklukan, dia akan muncul watak pengkhianat daripada kalangan anak bangsa pribumi sendiri. Kita bacalah sejarah kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad. Hak khianatnya Perdana Menteri Khalifah Al-Mu'tasim Billah sendiri orang Syiah. Khianat, buat pakatan sulit dengan tentera Mongol, dedah macam-macam rahsia pertahanan kota Baghdad. Kemudian bila sampai tentera Mongol nak mari serang Baghdad, dan lagi dia kecek Khalifah. Dia kata rombongan diplomatik daripada Mongol datang nak melawat Baghdad, kita kena buka pintu kota, kita keluar sambut ramai-ramai tanpa membawa senjata untuk menyambut utusan diplomatik yang mari daripada Mongol nak melawat Baghdad. Sebenarnya yang mari itu bukan utusan diplomatik, yang mari itu ialah tentera Mongol yang lengkap bersenjata. Jatuh. Kejatuhan kerajaan Islam Khilafah Uthmaniyah, orang Arab juga khianat. Orang Arab khianat, termakan dengan dakwah orang putih yang kata orang Turki ni adalah penjajah, dan kami Inggeris ni mari sebagai tentera pembebas. Orang Arab tolong tentera Inggeris, tak tolong tentera Uthmaniyah Turki, sehingga jatuh khilafah Islam Uthmaniyah. Jepun masuk Malaysia,
kena tipu juga orang kita bila Jepun bawa slogan Asia untuk orang Asia. Ramai orang Melayu jadi tali baru Jepun. Piramli pun buat cerita. Bila Belanda masuk ke Indonesia, ramai orang Indonesia jadi tali baru Belanda. Begitu juga bila Abraha masuk ke Mekah, ada orang Arab bernama Abu Ghirol yang jadi pengkhianat. Dia jadi penunjuk jalan kepada Abraha. Abu Ghirol ni orang Arab Mekah. Bila Abu Ghirol mati, orang yang pergi buat haji selepas daripada tu, bila sampai kepada bab melontar jumrah, dia tambah daripada Jumratul Aqabah, jumrah-jumrah lain ni, lagi dia pakat pekong kubur Abu Ghirol. Piung dia pekong kubur Abu Ghirol sebagai menandakan kemarahan di atas pengkhianatan Abu Ghirol. Jadi penunjuk jalan kepada Abraha dalam peristiwa Abraha nak serang Kaabah. Bila sampai di pinggir Mekah, Abraha rapah binatang-binatang ternakan milik orang-orang Mekah. Di antara yang dirampasnya ialah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, Tok Nabi, dan dia hantar utusan jumpa dengan orang-orang Arab, beritahu bahawa mari ni bukan nak bunuh orang, bukan nak rosakkan benda lain, tujuannya satu je, nak perutuh Kaabah. Apa nak perutuh Kaabah? Sebagai balas dendam kerana katanya orang Arab telah mengotorkan dan merosakkan Al-Qulais, Kaabah baru yang dia buat di Sana'a Yaman. Abdul Muttalib pergi jumpa dengan Abraha. Tok Nabi bila pergi jumpa, Abraha tanya, awak mari nak apa? Abdul Muttalib jawab, hajati mi'ata ba'irin li. Ajak aku untuk dapat balik 200 ekor unta aku yang telah dirampas oleh tentera kamu. Bila Abdul Muttalib kata ajak dia mari ni nak minta unta dia balik, kejut Abraha. Dia kata, wallahi laqad ra'aituka fa'ajabatani summa takallamta fazahatta fik. Demi Tuhan, mula-mulanya aku terpegung dengan keberanian kamu. Walaupun Abraha ni mari dengan satu pasukan tentera besar, ada gajah lagi, Abdul Muttalib ni berani mari. Keberanian Abdul Muttalib ni mengkagumkan Abraha. Berani dia ni. Cuma bila ditanya, apa hajat kamu mari? Abdul Muttalib jawab, hajat aku nak kelik 200 ekor unta aku yang dirampas oleh tentera kamu. Kata Abraha, sungguh bila kamu nyatakan hajat kamu, dia telah menjatuhkan wibawamu. Aku datang ke negeri kamu ni nak membinasakan Kaabah yang menjadi kebanggaan kamu, warisan yang dipelihara kamu di kalangan bangsa Arab, sejarah kamu, tamadun manusia, kemuliaan kamu, agama kamu. Tapi rupa-rupanya yang menjadi musibah bagi kamu hanyalah 200 ekor unta, bukan Kaabah yang kamu puja tu. Dalam banyak-banyak benda ni Abdul Muttalib tak setuh sikit pun hak Kaabah. Kalau Abdul Muttalib mintanya wakil wis mula unta aku. Abdul Muttalib jawab, ayuhal malik, wahai raja, ana ukallimuka fi mali wa li hadzal bait rabb. Wahai raja, aku kecek denganmu ni atas harta aku. Harta aku yang telah kamu rampas, unta 200 ekor tu. Sedangkan Kaabah ni ada tuan dia, ada pemilik dia. Dialah yang akan menjaganya. Aku sikit pun tak berhak dengan Kaabah ni. Aku hanyalah pemilik unta, ada pun Kaabah ada pemiliknya, dan pemilik ni lah yang akan jaga dia. Bagi yang unta aku, tak ada urusan bagi aku dalam soal Kaabah, sebab bukan rumah aku, kata Abdul Muttalib. Unta Abdul Muttalib ni dipulangkan. Bila dipulangkan, Abdul Muttalib suruh orang-orang Mekah ni
selamatkan diri, masuk dalam rumah, ada naik atas bukit-bukit di sekeliling Mekah, nak tengok dengan sedih Kaabah ni diruntuhkan. Sebelum daripada pergi menyembunyikan diri, ada seorang orang Arab yang berani. Dia pergi kat gajah Abrahah. Dia kata, wahai gajah, aku hamba Allah, mu pun hamba Allah, tu rumah Allah, maka jangan kamu binasakan rumah Allah, kerana kita sama-sama hamba Allah. Dia pergi kecek dengan gajah. Lepas tu dia pergi nusuk. Allah Ta'ala memelihara kehormatan rumahnya. Bila gajah ni dihalalkan kat arah Kaabah, dia duduk diam, tak gerak, tak cakap piak, tak cakap tam, tak gerak. Bila pusing semula, kelik ala ke Yaman, dia jalan molek-molek. Pusing semula ala ke Mekah, ala ke Kaabah, dia duduk diam, duduk pakai duduk diam. Dihalalkan semula, halal kelik ala ke Yaman, boleh jalan molek-molek. Dan pada saat yang cemas ni, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya seseorang di kalangan hamba-Mu Abrahah telah mencegah hamba-Mu yang lain daripada menunaikan ibadat di Baitullah. Maka tegahkanlah mereka daripada rumah suci-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perancangan mereka itu mustahil. Jika mereka masuk ke dalam tanah haram-Mu, ya Allah, maka urusannya terserahlah kepadamu. Masyarakat Arab masa tu, dia rasakan bahawa tentera bergajah ni terlalu hebat, sebab tak rajin tengok gajah. Abraham buat tipu daya, tapi Allah telah menjadikan segala tipu daya mereka sia-sia dengan Allah mengutuskan kepada mereka Tayran ababil, burung yang datang dalam keadaan berbondong-bondong. Mengikut Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, burung ababil ni ialah sejenis burung yang tidak dikenali. Jenis dia tak pernah dilihat di bumi. Tak dia nak buat perumpamaan belatuk kau, punah kau, lebar kau, tak boleh, sebab dia tak pernah dilihat di bumi. Dan setengah ulama kata bentuknya seakan-akan kelawar. Bila bentuknya seakan-akan kelawar, dengan makna burung ni tak besar. Tapi pendapat yang paling baik ialah inilah burung yang diutuskan oleh Allah khas, bukanlah burung yang biasa hidup di atas muka bumi, sama dengan kita. Dan setiap daripada burung bawa 3 butir batu, pegang dengan muncul sutir, kaki sutir, kaki selagi sutir, 3 butir batu. Dan sebahagian ulama kata batu-batu ni telah dimasak dengan api neraka Jahannam, dan telah ditulis nama yang ditentukan sasaran, siapa yang akan kena sasaran batu ni. Bila kena batu ni, ditimpakan azab sebagaimana azab yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita baca dalam surah Al-Hijr, surah yang cerita tentang kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah kerana mereka ni melakukan maksiat hak tak ada manusia lain buat, jatah sama jatah. Faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Tengok situ ada sama kalimah dengan surah Al-Fi yang kita baca tadi, min sijil. Kami jadikan negeri kaum Lut tu tunggal terbalik. Tunggal terbalik ni makna hak atas lah ke bawah, hak bawah lah ke atas. Tunggal terbalik, segala yang ada di atas muka buminya, dan kami hujani mereka ni dengan batu-batu daripada tanah-tanah yang dibakar, sehingga negeri kaum Nabi Lut laut ni dia tukar jadi Bahrul Mayyit, laut mati. Dia lebih tepatnya sebenarnya bukan laut sangat, dia macam satu tasik yang luas. Hamba masa pergi ke Iraq dulu, oleh kerana masa tu sekatan ekonomi, nak pergi masuk Iraq, lapangan terbang tutup,
kita kena turun kapal terbang di Jordan je. Jordan ni pintu masuk yang paling dekat sekali. Kebetulan Laut Mati ni duduk di Jordan. Ajaklah saya nak pergi tengok sekali. Duk baca cerita, duk baca dalam kitab tafsir, nak pergi tengok Laut Mati ni kan. Kita turun melalui banjaran gunung tu, akhirnya dia sampai pada satu tempat yang rendah. Dikatakan Laut Mati ni tempat yang paling rendah di dunia, sehingga telinga kita ni sera macam bengai sikit sebab udara situ tupak kerana dia rendah kedudukan dia. Patah lik sini di Jordan, seberang sana tu Israel. Jadi duduk lik Jordan ni kita boleh nampak Israel. Dan laut ni oleh kerana kadar kemasinan garam dia sangat tinggi, dia tak duk sebarang hidup dalam tu. Lumut kecil pun tak ada, apatah lagi ikan dah hidup hok biasa hidup dalam air lain, tak duk dalam Laut Mati. Dan bila kadar garam dia ni masin doa terlalu tumpak, air dia tu jadi bila kita masuk kita dak selah, kita boleh tidur atas air baca surat khabar gitu, dak selah. Alik Jordan ni alhamdulillah, mungkin kerana nasihat para ulama, ya, dia tak ada buat gapo-gapo lah. Ahli Israel ni memang siap ada hotel gapo. Sebab Nabi ajar dah, bila kita pergi ke satu tempat yang pernah ditimpakan bala oleh Allah, hak ni bukan tempat nak suka-suka. Tengok dalam peristiwa peperangan Tabuk, bila Rasulullah lalu melalui Wadi Soleh, negeri kaum Nabi Soleh yang pernah ditimpakan bala oleh Allah, Rasulullah harahkan tentera kelubung atas kepala, tunduk dan jalan cepat-cepat. Bila lalu melalui tempat yang pernah ditimpakan bala oleh Allah, ini bukan tempat nak pergi galak, bukan tempat nak pergi suka-suka. Dia hanyalah tempat untuk kita nak ambil iktibar bagaimana kemurkaan Allah kepada kaum yang kufur dan melakukan maksiat yang di luar daripada batasan kemanusiaan. Ditimpakan dengan batu daripada tanah-tanah yang dibakar, sebagaimana berlaku kepada tentera Abraha pun sama. Min sijil, daripada tanah-tanah yang dibakar. Mengikut kitab tafsir kata, bila kena tanah tu yang dibakar, hak dijatuhkan oleh burung ababil tu, kulit, daging, tulang jadi repuk dan luruh seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dan peristiwa ni berlaku pada tahun 570 Masihi. Kira-kira 50 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi SAW pada tahun 620 Masihi. Apa makna tahun Masihi? Tahun Masihi ini maknanya tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi bila Nabi diputerakan 620 Masihi, kita boleh faham selalu berapa beza jangka masa di antara perutusan Nabi yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 620 tahun jangka masa perutusan. Jangka masa perutusan seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain tak sama. Kita ambil contoh Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub kan, maknanya berturutan. Lepas pada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam, tu ayah cucu Nabi belaka. Nabi Ibrahim alaihissalam, lepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, maknanya berturutan. Nabi Daud, lepas daripada Nabi Daud, anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, berturutan. Nabi Musa dan Nabi Harun, mari sekali Musa dengan Harun ni sepupu. Diperkuatkan sekali syariat Nabi Musa ni dengan dibantu oleh Nabi Harun nak lawan Firaun. Dua nabi dalam satu masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam 620 tahun. Beza jangka masa. Dan tanah haram ni memang dipelihara oleh Allah, apatah lagi kehormatan rumah Allah, apatah lagi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku orang kafir, terutamanya Yahudi dan Nasrani, memang mereka mempunyai perancangan nak takluk tanah haram. Di pintu parlimen Israel di Tel Aviv, dia panggil Knesset, parlimen dia. Dia letak satu peta Israel Raya.
Yang didakwa mereka, inilah dia dulu negara yang pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang menjadi cita-cita orang Israel. Luasnya bermula daripada sungai Nil di Mesir sehingga kepada sungai Furat di Iraq. Ni sempadan dia, dan termasuklah di antara sempadan ni tanah suci Mekah dan Madinah. Ini yang menjadi cita-cita orang Israel. Pernah berlaku kisah tanah haram Madinah diceroboh oleh dua orang Nasrani yang nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Nuruddin Mahmud Zengi. Sultan Nuruddin Mahmud Zengi ni orang Kurdish. Inilah pok saudara kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan berbangsa Kurdish yang sangat terkenal kerana kejayaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentera salib Kristian dan membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib Kristian, dibebaskan. Berlaku di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni hebat begitu sekali dia perang, bila dia mati Sultan Salahuddin, dibuka kotak simpanan harta dia, nak ambil sedikit belanja buat nak menguruskan jenazah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah wafat. Dia dapati duit yang tinggal berbaki dalam simpanan harta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Bila dibeli kain kapan, tutup kepala, terbuka kaki, tutup kaki, terbuka kepala. Maknanya pitih hak Sultan Salahuddin tinggal tak cukup untuk beli kain kapan untuk nak menguruskan jenazah dia sendiri. Seorang sultan yang sangat hebat. Sultan Mahmud Nuruddin Zengi pok saudara kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada zaman tu orang Islam ni agak lemah, dan orang Kristian dia ambil kesempatan untuk nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang Kristian ni ahlul kitab. Dia tahu jasad para nabi, para rasul ni dah acur. Walaupun telah dikebumikan, dia tak acur, dan mereka buat perancangan yang sangat rapi nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dikubur di Masjid Nabawi. Sultan Salahuddin malam dia tidur, Sultan Mahmud Nuruddin Zengi ni pada waktu kejadian malam tu dia mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi ni Rasulullah bersabda, "Ya Mahmud, angkizni min hazaini sakhsain." Wahai Mahmud, selamatkanlah aku daripada kejahatan dua orang ini. Nabi tunjuk dua orang lelaki dalam mimpi. Sultan Mahmud Nuruddin Zengi jaga daripada tidur. Dia ambil wuduk, dia semayang, nak minta petunjuk Allah. Bapa Rasulullah mari dalam mimpi minta supaya diselamatkan daripada dua orang ni, tapi tak dapat idea. Semaya bermunajat doa kepada Allah. Dan diceritakan Sultan Mahmud Nuruddin Zengi ni seorang sultan yang alim, tinggi ilmu agama dia, seorang yang warak. Dan dia tahu hadis Nabi, siapa yang mimpi bertemu dengan aku dalam tidur, dia benar-benar bertemu dengan aku, kerana syaitan tak akan dapat menyerupai aku. Siapa yang mimpi jumpa Nabi, memang betul. Syaitan boleh buat rupa saya, boleh buat rupa Ustaz Wan Syukri, tapi tak boleh buat rupa Nabi. Jadi siapa yang mimpi jumpa Nabi, itu adalah mimpi yang benar. Kalau jumpa saya, boleh tentu lagi tak dapat petunjuk, sehingga dia terlelap. Rasulullah mari lagi
ya Mahmud, angkizni min hazaini saksain. Wahai Mahmud, selamatkanlah aku daripada dua orang lelaki ni. Nabi tunjuk betul-betul rupa dua orang lelaki dewasa dalam mimpi. Sultan Mahmud Nuruddin Zengi ni bangun semaya tahajud, berdoa, bermunajat, tetap tak dapat idea apa Nabi suruh selamat, sehingga dia terlelap. Nabi mari kali ketiga dalam mimpi, ya Mahmud, angkizni min hazaini saksain. Bila sampai kali ketiga, Sultan Mahmud Nuruddin Zengi pun tak faham apa makna. Dia panggil menteri dia untuk bincang. Seorang menteri yang soleh. Ada dalam kitab dinyatakan menteri yang soleh ini ialah Jamaluddin Al-Asfahani, menteri kepada Sultan Mahmud Nuruddin Zengi. Panggil, cerita mimpi. 3 kali Nabi mari, menteri ni cadang, kita siapkan pasukan berkuda, malam ni juga kita kena pergi ke Madinah. Pergi selalu ke Madinah. Cadangan daripada menteri ni diterima. Bila tiba di Madinah, Sultan tak royak ke gubernur Madinah, dia duduk di Raudhah. Raudhah di antara tempat yang makbul doa, di antara kubur Nabi dengan mimbar Nabi. Tengah tu dia panggil Raudhah. Sultan Nuruddin duduk situ berdoa, solat. Nak dapat petunjuk, tak dapat juga. Tak dapat juga. Dia panggil menteri-menteri dia bincang. Akhirnya menteri dia cadang, kita panggil gubernur Madinah, minta supaya diisytiharkan Sultan mari ke Madinah ni nak beri sumbangan sedekah kepada semua penduduk Madinah. Jadi diminta kepada semua penduduk Madinah tanpa terkecuali mesti mari jumpa Sultan. Tino, jatan, tua, muda, kecil, besar, sihat, sakit, semua kena mari belakang jumpa dengan Sultan. Sebab Sultan nak bagi derma, nak bagi sedekah, dan Sultan nak jumpa sendiri dengan semua penduduk Madinah. Gubernur pun isytihar, rakyat dia pun tubik lah, berduyun-duyun. Semua hak mari tu dicatat belakang-belakang nama. Dan setiap orang yang mari ambil sedekah tu tangan Sultan Mahmud Nuruddin Zengi, semua Sultan tengok belakang muka, sorang. Widermo tengok muka, Widermo tengok muka, sehingga tak ada hal baqa ahadam lam ya'khudh shay'an min sadaqah. Sultan tanya gubernur, ada lagi tak orang yang tak mari, yang tak ambil sedekah ni? Gubernur kata, habis belakang dah tu, kerah habis licin dah. Kecil, besar, tua, muda, tino, jatan, hak sihat, hak sakit, semua kerah belakang dah. Tapi Sultan tengok mari tu, bila tengok muka tak ada seorang. Ramai-ramai rakyat mari tu serupa dengan dua orang yang Nabi tunjuk dalam mimpi. Sahih sekali lagi. Mari belakang dah kodok semua orang Madinah. Barulah gubernur teringat ada dua orang, bukan orang Madinah, orang luar. Mari ni daripada Andalusia. Daripada Andalusia ni daripada Sepanyol. Mari daripada Sepanyol, dua orang saudagar kaya, mari untuk menziarahi Rasulullah dan juga untuk melakukan ibadat di masjid. Kalau penduduk Madinah tu habis dah, tapi kalau dua orang ni ada lagi. Lalu diarahkan supaya dua orang ni datang menghadap baginda. Bila kedua-dua orang datang menghadap Sultan Mahmud Nuruddin Zengi, Sultan tengok, inilah dia dua orang yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam mimpi yang Sultan mimpi tadi. Diminta supaya dibawa ke tempat di mana dua orang ni menginap, rumah. Bawa masuk, cek dalam rumah, nak tengok ada apa-apa tanda yang mencurigakan dalam rumah ni. Pusing selayaknya rumah seorang yang baik, ada rak kitab semua sekali, tengok tak ada benda yang mencurigakan. Bila nak kelik tu baru perasan ada satu almari diletakkan di tengah-tengah rumah.
Ada tak kita bila susun perabot almari tak cotek tengah balas? Tak ada dah. Orang tak letak mari tengah rumah. Mari ni orang letak rapat dinding. Kalau tengah rumah ni meja makan mungkin orang letak. Tapi kalau mari orang tak letak tengah rumah. Jadi almari yang diletakkan di tengah-tengah rumah ni pelik. Diarahkan supaya dialihkan almari tu. Bila dialihkan almari, tengok bawah tu ada kapek. Bila diangkat kapek, rupa-rupanya di bawah kapek tu ada satu terowong yang sedang digali, betul-betul menuju ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul menuju ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ni ditangkap, dia tanya, lalu mereka mengaku bahawa mereka mari ni dengan tujuan nak curi jasad Rasulullah. Dan dia gali terowong tu, gali sikit-sikit, tanah tu dia letak dalam kirbah. Dia panggil kirbah ni, dia macam ucang orang Arab bawa air zaman dulu, kulit kambing dia jahit-jahit, dia ceteng boleh pegang tu, bawah tu besar macam labu kita lebih kurang. Hak orang Arab buat isi air dalam kirbah ni lah. Dia buh tanah, dia kata jauh, lepas tu gali pula buh tanah, dia kata jauh. Tapi tak pelik kalau kita dengar cerita tahanan Palestin di penjara Israel boleh buat terowong sehingga boleh lepas daripada penjara Israel, gali dengan sudu je boleh lepas. Dan bumi Palestin, bumi Israel ni dia jenis batu dan tanah kerah. Macam mana tahanan Palestin dalam penjara tu, dia boleh gali sikit, boleh buat terowong, boleh tubik daripada cik. Hak ni gali dengan tujuan nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kedua-dua orang ni dijatuhkan hukuman, dipancung di Babus Salam. Satu daripada pintu Masjid Nabawi. Kemudian Sultan Nuruddin Zengi mengarahkan supaya mayat kedua-dua orang Nasrani ini dibakar, lepas pacung terbakar. Dan Sultan Nuruddin mengarahkan kubur Rasulullah dipagar, bukan sahaja di atas bumi, tapi dipagar pas ke dalam bumi dengan konkrit. Maknanya gali, lepas tu pagar bawah tu dengan konkrit. Kalau orang gali terowong pun dia akan sakut di konkrit tu. Dalam cerita, dua orang Nasrani nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan rumah Allah ni memang Allah jaga. Allah jaga kehormatan Nabi kita, Allah jaga kehormatan kitab suci kita pun Allah jaga. Yang jadi saka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah. Kitab-kitab Nabi lain, Taurat, Zabur, Injil, hak ni kena pindah, kena tambah, kena macam-macam dah. Puak-puak padri rahib dia buat macam-macam. Al-Quran terjaga. Apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ni dan kami yang jaga. Kami yang jaga. Bila Allah jaga, maka sebarang percubaan untuk nak kena, nak tambah, nak kurang, nak buang, nak capur memang tidak akan berjaya. Dan selagi kita berpegang teguh kepada kedua-dua petunjuk yang ditinggalkan ni, Allah jamin lan tadillu abadat. La tidak dalam bahasa Arab ni disebut banyak perkara. Kalau orang Iraq ma pun tidak, la tidak, lam laming pun tidak, lanun lan tidak juga. Kalau kita Melayu pakai dak je, orang Arab la, ma, lam, lam, tapi dia memberikan makna yang berbeza. Kalau la ni tidak, tapi mungkin boleh jadi ya. Ma pun gitu juga, mungkin dak hari ni, esok mungkin ya. Lam pun gitu juga, tapi kalau lan, lam, nun, lan ni maknanya tidak untuk selama-lamanya, abadan. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah aku. Ini saka Nabi SAW tinggal kepada kita. Sebab Nabi mari ni bawa syariat. Apa makna syariat? Syariat maknanya petunjuk jalan kita. Bukan bawa ideologi, bawa syariat.
petunjuk jalan supaya kita selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan negeri akhirat. Kemampuan akal, fikiran yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni adalah untuk memahami syariat yang telah Allah sediakan, yang dibawa dengan perantaraan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan kita syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemampuan akal kita, dia tak cukup untuk kita nak mencipta syariat sendiri. Bila kita cipta syariat sendiri, kita jalan hidup sendiri, kita telah menggunakan akal kita ni di luar daripada kemampuan yang sepatutnya. Dan bila kita keluar daripada kemampuan akal kita yang sepatutnya, maknanya lebih daripada limit. Lebih daripada limit ni jadi terbabah, masuk gaung, tepuh pokok, jatuh parit. Nak selamat, Nabi SAW telah tinggalkan syariat melalui Al-Quran dan hadis sebagai saka untuk kita pegang sampai pada hari kiamat. Urustia minta tolong isytihar kutipan untuk tabung kuliah medan ilmu kita. Sila petugas kita. Ada secerita lagi dah, ngelah 5 minit lagi. Baik. Kamu ingat dulu masa duduk di Iraq dulu, di Masjid Imam Abu Hanifah, satu masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Dalam masjid tu ada kubur Imam Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi. Dia ada hari-hari tertentu dalam setahun, pihak masjid dia akan bawa keluar apa yang dikatakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya 12 Rabiul Awal, kadang-kadang 10 Muharram. Adalah hari-hari tertentu dalam setahun dia akan buat tubik untuk ditunjukkan kepada orang. Biasanya dia buat keluar dalam lepas asar lah, sehingga sampai gorit. Jadi bila buat keluar ni, manusia punyalah ramai mari persusung jadi. Hamba duduk nak tahu tak aja boleh kelis sekali abuk sebab tak pergi berebut dengan orang Arab. Sehinggalah dekat nak sampai waktu gorik, pihak masjid akan sipas mula. Lepas tu adalah mungkin 3-4 bulan lagi dia waktu bik pula sekali. Cuma kita tengok bila semaya gorik tu, orang semaya berjemaah di masjid tu tak ramai mana. Kita bilang orang dengan tiang tu lebih kurang nak sama ramai je tiang dengan orang. Hak tadi masa nak tengok rambut Nabi tadi bersusung molek orang mari. Sehingga bila mula-mula pergi tu, kita tanyalah saya Arab, nampak tadi ramai berebut nak tengok rambut Nabi. Datang semaya gorik tak ramai pula. Saya kata gitulah orang Arab, dia kata. Maknanya bersungguh nak tengok rambut Rasulullah, tapi tak bersungguh dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah.
Di antara sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ialah solat berjemaah. Tahun semaya jemaah dia pakai kelik, tahun waktu bik rambut Nabi dia pakai mari khum nak tengok. Sedangkan Nabi bersabda taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah aku. Benda-benda lain yang ada tu bonus, tapi hak besarnya dua ni. Jadi sebagai umat Nabi akhir zaman, umat kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kerja kita masih sangat banyak. Kita mewarisi satu tugas untuk meninggikan agama Allah, satu kerja besar yang sama-sama kita pikul bersama. Dan insya-Allah bila kita ingat bagaimana getihnya perjuangan yang dilalui oleh Rasulullah untuk nak selamatkan kita, maka kita umat ni kena jadi penerus, penyambung perjuangan ni untuk kita angkat syariat Allah ni di tempat yang tertinggi, insya-Allah. Jadi itulah untuk pagi ni, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.